Selamat datang ke channel saya, Saudara Binti Muhammad. Ahlan wa sahlan. Baiklah anak-anak, hari ini kita sebelum tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulakan pelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama menadah tangan kepada Allah SWT, membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita teruskan lagi dengan ulum syariah bahagian ibadah. Bahagian ibadah ya anak-anak. Tajuk azan dan iqamah. Pada minggu-minggu yang lalu kita telah mempelajari tajuk tayamum dan mandi wajib. Hari ini azan dan iqamah. Azan. Apa itu azan? Azan ialah pengertian dari segi bahasa pemberitahuan. Pada segi istilah pula ialah lafaz-lafaz tertentu untuk memberitahu masuk waktu solat fardu. Hukum dia apa anak-anak? Sunat muakkad untuk semua solat fardu. Sunat yang dituntut. Okey. Ya murid. Kemudian cara melafazkan dan menjawab azan yang betul. Cara dia kita menjawab lafaz azan. Jawapan dia ada di sini dalam ini. Kecuali cara menjawab lafaz azan solat subuh. Okey, dia ada penambahan dia. As-salatu khairum minan naum, iaitu sadaqta wa bararta wa ana ala zalika min syahidin. Okey, ini bagi solat subuh lah. Dan juga yang lain semua sama kecuali hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Jawapannya ialah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita bukan jawab hayya 'alas solah lagi, bukan. Kita jawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang lain semua sama ya. Okey, kemudian syarat sah azan. Setiap perkara mesti ada syarat-syarat sah. Puasa ada syarat-syarat sah. Tayamum ada syarat-syarat sah. Azan pun ada syarat-syarat sah. Iaitu yang pertama, Islam. Mesti orang Islam yang melaungkan azan ni. Kemudian yang kedua, lelaki. Dia mesti lelaki. Yang ketiga, mumaiz. Mumaiz ni apa anak-anak? Apa dia anak-anak murid? Mumaiz ni anak-anak ialah orang yang tahu, manusia yang dah tahu, dah kenal baik buruk. Ya, dia tahu najis tu haram, tak boleh makan kotor dan sebagainya. Yakin masuk waktu solat. Dah yakin masuk waktu solat baru boleh azan. Kemudian dilafazkan dalam bahasa Arab. Tak boleh kita dalam bahasa Melayu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Tak boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian berturut-turut. Tak boleh kita dah baca tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu kita berhenti minum dululah, makan dulu. Tak. Berturut-turut. Mualah. Berturut-turut. Terus sampai habis. Dan tertib. Ikut tertib dia. Jangan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba La ilaha illallah. Tiba-tiba ke bawah. Yang atas kita tak baca. Okey, tak boleh kan anak-anak? Anak-anak kena ingat tu syarat-syarat sah azan tadi. Mungkin dia akan ada keluar. Mana tahu dia akan keluar. Tuliskan 2 syarat. Syarat-syarat sah azan kan. Tulislah Islam, muaiz, lelaki. Okey.
Kemudian perkara-perkara sunat ketika azan. Minggu lepas kita dah belajar perkara-perkara sunat ketika mandi wajib ada kan? Kita berwuduk apa semua. Ini pun ada juga. Azan pun ada. Okay. Iaitu menghadap kiblat. Kita disunatkan menghadap kiblat, suci daripada hadas kecil dan besar, berdiri ketika melaungkan azan. Dapat pahala tau. Sunat ni bila kita buat dapat pahala. Kalau kita tak buat tak dapat apa-apa lah kan. Kemudian memalingkan muka ke kanan ketika mengucapkan hayya ala solah. Memalingkan muka ke kiri ketika mengucapkan hayya alal falah. Hayya alal solat ni apa? Marilah kita menunaikan solat. Hayya alal falah, marilah kita menuju kejayaan. Okey? Mengulang lafaz 2 kali syahadah secara perlahan sebelum melafazkan secara nyaring. Kita baca slow dulu baru kita nyaring. Taswib pada azan subuh ketika muazzin menyebut as-salatu khairum minan naum. Okey. Kemudian muazzin seorang yang adil. Muazzin bersuara nyaring dan lantang. Bukan muazzin ni seorang yang tak adil. Berdoa selepas azan. Doalah selepas azan. Allahumma rabba hazid da'wati tammah sampai innaka la tukhliful mi'ad sampai habis. Kita bacalah doa akan dapat pahala sunat. Seterusnya tujuan. Apa tujuan kita melaungkan azan ni? Suka-suka ke kita nak laungkan azan ni anak-anak? Okey, tidak. Menandakan masuk waktu solat. Kita tahu, ni dah masuk waktu solat subuh. Ni masuk waktu solat zuhur. Ya? Kemudian mengajak orang ramai untuk menunaikan solat secara berjamaah. Pergi masjid ramai. Ini sekarang tengah pandemik COVID-19, kita tak boleh pergilah kan. Dia ada had dia. 50 orang, 12 orang, ke masjid dan sebagainya. Ataupun yang sudah vaksin 2 kali. Okey. Kemudian menyeru manusia untuk menunaikan solat fardu. Menyeru manusia untuk menunaikan solat fardu. Ni kadang-kadang dah bunyi azan dah. Dah azan dah anak-anak. Dah azan. Tapi kita buat tak tahu buat dah je. Kita tak sembahyang lagi. Sampai dah nak habis waktu baru kita menunaikan solat. Itu salah lah. Bila dah dengar azan kita cepat-cepat menderu kita pergi bilik air. Kita pergi tandas untuk mengambil wuduk untuk solat. Kemudian lagi seterusnya perkara-perkara makruh ketika azan. Apa benda yang makruh ni yang kita kalau boleh makruh ni memanglah apa tak salah kan, tapi bila kita buat banyak-banyak kali jadi Allah murka, Allah tak suka jadi kita elakkanlah kalau boleh. Kita elakkan iaitu yang pertama azan ketika berhadas besar atau kecil. Azan kita berhadas besar ni apa? Kita yang lelaki ni dia kotor lah, dia baru lepas bersetubuh ke kan dengan isteri dia. Dia tak mandi wajib, dia terus pergi masjid azan. Tak boleh. Ataupun hadas kecil. Kalau boleh elakkanlah. Hadas kecil ni apa? Kita baru lepas terkentut, buang air besar, buang air kecil, kita memegang kemaluan kita. Jadi kita wuduk kita dah tak ada. Okey, kalau boleh elakkan. Kemudian azan oleh orang yang fasik. Orang yang fasik kalau boleh kita elakkanlah diri kita daripada menjadi fasik. Okey. Memanjangkan suara sehingga berubah makna lafaz azan. Manjangkan, panjang baca sampai makna itu dah lari. Duduk bagi yang tidak mampu berdiri. Duduk bagi yang tidak mampu berdiri. Okey, kalau boleh carilah orang yang sihat, yang sempurna, yang boleh berdiri untuk melaungkan azan. Azan oleh kanak-kanak yang belum memais, yang belum tahu lagi kenal benda tu baik buruk. Kita suruh dia azan. Elakkan kalau boleh makruh. Bercakap-cakap tanpa keperluan. Tengah-tengah azan dia boleh bercakap makruh. Kalau kita ambil wuduk pun, kalau kita ambil wuduk ya anak-anak, kita tengah ambil wuduk kita bercakap-cakap, makruh hukumnya elakkanlah kalau boleh, elakkan ya anak-anak. Kemudian apa lagi yang kita boleh dapat dalam tajuk azan dan iqamah? Okey. Kegunaan azan dan iqamah selain daripada solat
Kegunaan azan dan iqamah selain daripada solat. Apa kegunaan dia? Menyambut kelahiran anak. Kalau nanti anak-anak dah besar, dah kahwin, takkanlah anak-anak tak kahwin kan? Yang lelaki ni, dia azankan anak dia. Kalau boleh, azankanlah. Telinga kanan, telinga kiri. Boleh. Kita azankan, mengelakkan daripada syaitan masuk dalam badan anak kita. Menandakan kita ni bersyukur kepada Allah SWT. Okey. Kemudian yang kedua, ketika kejadian mencemaskan seperti ribut, tsunami, ataupun kebakaran dan malapetaka lain. Ataupun kita tengah guruh ni, kilat sabun menyabung, guruh macam nak tanggal rumah kita ni. Kita azankan kat rumah kita setiap penjuru azan. Ataupun kita baru masuk rumah baru kan. Kita ni PKP ni, ayah awak buat rumah baru, ayah awak tukang buat rumah. Awak buat rumah baru, ayah awak buat rumah baru, boleh. Azankan di setiap penjuru yang ada di dalam rumah. Mengelakkan daripada gangguan syaitan. Mengiringi orang musafir. Selalu kalau kita nak menziarahi orang yang pergi haji kan. Ni kita baru lepas bulan haji. Kita akan lihat, akan melawat orang nak pergi haji. Dia musafir lah. Musafir kerana kebaikan dia pergi haji. Jadi kita azankan. Dekat rumah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita azankan. Itu dia. Kemudian orang yang dirasuk makhluk halus. Kalau badannya dimasuki makhluk halus, kita jangan panggil bomoh. Jangan panggil benda-benda kurapat tu, tak payah. Kita azankan dulu. Sementara nak tunggu ustaz datang, kita azan dulu. Di setiap penjuru rumah kita. Ataupun rumah orang itu. Kemudian iqamah. Tadi ni azan ni iqamah pula. Kita lihat apa maksud iqamah. Okey, maksud iqamah ialah pengertian iqamah lafaz-lafaz tertentu untuk segera mendirikan solat. Untuk segera mendirikan solat. Contohnya kita nak solat berjamaah kan. Kat masjid ataupun kat rumah kita dah azan. Kemudian untuk kita panggil orang tu segera solat, kita iqamah. Merupakan seruan kepada para jemaah untuk bersama-sama mengerjakan solat. Okey, ni tadi sama dua-dua ni sama. Okey. Dua-dua ni. Jadi lebih kurang samalah pengertian dengan apa tu tadi, pengertian azan dengan iqamah lebih kurang sama, cuma yang iqamah ni segerakan lagi mendirikan solat. Kemudian perkara-perkara sunat ketika iqamah. Ketika iqamah pun ada sunat juga perkaranya. Menghadap kiblat sama. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Sama tadi Berdiri ketika melaungkan azan. Iqamah dilaungkan dengan cepat dan lancar. Dia sekali je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Okey, dia sekali saja. Tapi ada tambah qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Okey, selamat maju jaya anak-anak. Semoga anak-anak dapat apa yang kita belajar hari ini. Ustazah doakan anak-anak murid saya ataupun anak-anak murid lain berjaya dalam UPKK 2021 mendapat 8A dengan cemerlang. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan.